Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 5 Oktober 2023 bersama saya, Kemilia Nur Azlan. Bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad mengakui bahawa pernah memberitahu Ahmad Zahid Hamidi supaya membubarkan UMNO. Namun melalui satu kenyataan di Facebook, Mahathir menafikan pernah mengugut bahawa Zahid akan didakwa atas tuduhan rasuah sekiranya gagal berbuat demikian. Mengulas lanjut, Mahathir berkata Zahid datang menemuinya selepas UMNO BN tewas dalam PRU 14 pada 2018 di mana ketika itu beberapa ahli UMNO termasuk Hamzah Zainuddin sudah meletak jawatan dalam parti dan menyertai bersatu. Dalam pertemuan itu, Mahathir berkata dia menasihatkan Zahid supaya membubarkan UMNO kerana parti itu tidak boleh dihidupkan semula. Namun Mahathir menjelaskan Zahid bertekad mahu menghidupkan semula Parti Keramat Melayu tersebut. Tegasnya lagi, dia sebenarnya mahu dipanggil sebagai saksi dalam perbicaraan Zahid kerana namanya dipetik oleh Presiden UMNO itu yang mendakwanya mengugut Zahid akan didakwa kecuali jika membubarkan UMNO. Namun sebaliknya berlaku apabila Mahathir berkata dia tidak dipanggil sebagai saksi, bahkan Peguam Negara memutuskan untuk menawarkan pelepasan tanpa pembebasan TNAA yang bermakna mahkamah tidak dibenarkan memutuskan dakwaannya. Ogos lalu, ketika perbicaraan, Zahid mendakwa pertuduhan jenayah terhadapnya adalah satu bentuk penganiayaan politik dan dia mendakwa bahawa berdepan dengan ancaman daripada Mahathir yang mendesaknya supaya membubarkan UMNO. Zahid juga memaklumkan Mahkamah Tinggi bahawa Mahathir memberitahunya supaya berpaling tadah menyertai bersatu yang diterajuinya ketika itu atau akan menerima akibatnya. Setiausaha Agong Bersatu Hamzah Zainuddin menafikan hubungannya dengan Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin tegang. Menurutnya, tidak wujud dua kem dalam parti itu selain mendakwa cerita itu sengaja diadakan bagi mewujudkan perpecahan dalam Bersatu dan Perikatan Nasional. Saya tentang kata ada perpecahan dalam Bersatu dan saya nak cabar Presiden Bersatu dalam pemilihan Bersatu. Siapa yang cakap? Dalam mesyuarat kami, Presiden baik, timbalan Presiden pun baik, saya Susah Agong, kami baik saja, tak ada masalah. Ini mesti ada orang luar yang nak buat cerita bukan-bukan. Tak ada pun cerita tentang ni sebab pemilihan 18 bulan lagi. Apa hal nak cerita pasal perpecahan? Tak ada. Saya Susah Agong, Tan Sri Muhyiddin, Presiden. Dia lantik saya Susah Agong. Pasal apa nak perpecahan? Kalau saya tak suka dia, saya berhenti. Kalau dia tak suka saya, dia pecat saya. Adakah perkara itu berlaku? Apa hal ni buat cerita yang bukan-bukan? Itulah dia. Jadi orang lain yang buat cerita bukan-bukan. Okey? Parti tak ada. Sebab itu kita tengok rakan-rakan semua kami semua sama je, baik je. Okey. Terima kasih. Hamzah berkata demikian ketika ditemui selepas ceramah mega di Dataran Purnama, Simpang Pelangai dekat Bentong malam semalam. Turut serta dalam ceramah yang dihadiri kira-kira 200 hadirin ialah pengerusi PN Pahang, Saifuddin Abdullah dan Setiausaha Agong PAS Taqiyuddin Hassan. Sebelum ini, Timbalan Presiden Bersatu Ahmad Faizal Azumu menafikan yang Muhyiddin dan Hamzah bertelagah seperti dilaporkan sesetengah portal berita. Ahmad Faizal berkata dakwaan yang memetik sumber itu satu laporan yang berniat jahat. Sementara itu, Hamzah yang juga Ketua Pembangkang melahirkan rasa sedih melihat situasi rakyat Malaysia yang bergelut untuk mendapatkan beras. Hamzah mendakwa rakyat Malaysia tidak pernah berbaris untuk membeli beras sejak negara mencapai kemerdekaan. Cuba saudara ingat, semenjak merdeka sehingga hari ini, tidak pernah berlaku sama sekali rakyat Malaysia berbaris untuk membeli beras. Apa dah jadi ni? Semenjak merdeka, saya rasa kampung Pelangai ini tidak pernah sekali melihat berbaris untuk mendapatkan beras. Saya bawa dalam parlimen, rakan-rakan bawa dalam parlimen. Kita bagi tahu kepada Perdana Menteri bahawa beras sudah tidak ada lagi dalam negara. Dia bagi
sekarang, bagi tahu sekarang tempat di mana. Sehingga hari ini beras masih lagi tidak ada. Yang ada hanyalah beras yang dikeluarkan oleh Pharma konon-kononnya untuk membantu rakyat. Kepala otak engkau, saya nak bagi tahu kepada Perdana Menteri, saya pernah menjadi Menteri KPDN KK. Saya pernah menjaga harga barang. Saya pernah menjaga kos sara hidup. Saya nak maklumkan kepada semua, nak peringatkan. Ketika saya menjadi menteri, saya lakukan jualan rakyat di seluruh negara. Saudara mesti ingat. Dan saya jual murah barang-barang. Saya jual murah barang-barang keperluan asas. Kita boleh lakukan. Caranya bagaimana? Caranya menteri biarlah fikir sikit. Jangan hanya pandai menyanyi, jangan hanya pandai menari, jangan hanya pandai bercakap. Kamu nak jadi Perdana Menteri bukan kerana nak menyanyi. Kamu nak jadi Perdana Menteri bukan kerana nak menari. Kamu menjadi Perdana Menteri sepatutnya membantu rakyat, menyelesaikan masalah rakyat. Kalau kamu tak reti bagaimana nak menyelesaikan masalah rakyat, berilah peluang itu kepada kami untuk menentukan masa depan rakyat yang lebih baik. InsyaAllah. Kita sering mengalami masalah kekurangan nutrisi penting dalam badan. Chisure, minuman pertama produk buatan Malaysia yang bernutrisi lengkap dan berasaskan tumbuhan, meningkatkan sistem imunisasi dan meningkatkan daya serta kekuatan tubuh badan. Berita seterusnya, Menteri Pengangkutan Anthony Loke menasihatkan MCA supaya berhenti daripada cuba mengajar Perdana Menteri tentang cara menjalankan tugasnya mengenai cadangan rombakan Kabinet. Bercakap kepada pemberita malam tadi, Loke yang juga Setiausaha Agong DAP berkata, rombakan Kabinet adalah hak prerogatif Perdana Menteri dan ia harus dihormati. Ini yang pertamanya. Saya rasa tak payahlah kita sibuk-sibuk nak bagi tahu Perdana Menteri apa yang perlu dibuat oleh Perdana Menteri. Rombakan Kabinet ini kalau ada pun adalah kuasa prerogatif PM. Dan setakat hari ini PM tak bagi apa-apa maklumat pun. Malah mesyuarat Kabinet hari ini tak langsung sentuh rombakan Kabinet. Yang PM sentuh ialah kita fokus untuk pastikan belanjawan berjalan dengan lancar, Parlimen berjalan dengan lancar, kita tadbir dengan baik, pastikan kementerian-kementerian fokus untuk bantu rakyat. Dan menteri-menteri mesti selalu kerap turun padang. Itu yang ditekankan oleh Perdana Menteri. Soal rombakan Kabinet itu, kalau dia berlaku, itu kuasa PM lah. Jadi pihak yang tak ada terlibat itu tak payahlah nak sibuk. Loke diminta mengulas kenyataan jurucakap MCA Mike Chong 2 hari lalu yang mencadangkan Anwar menggugurkan beberapa anggota Kabinet ketika spekulasi bertiup mengenai rombakan Kabinet. Antara lain, MCA mencadangkan Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan Ngah Kor Ming digugurkan daripada barisan Kabinet kerana terus bertindak seperti ahli politik pembangkang walaupun kini menjadi Menteri Kerajaan. Ini telah menimbulkan rasa tidak puas hati Setiausaha Politik Ngah Cheong Yok Kong yang kemudian menggesa MCA untuk meninggalkan kerajaan. Ketika diminta mengulas mengenai perkara itu, Loke menganggap kenyataan Cheong sebagai pendapat peribadi dan katanya DAP berpegang kepada semangat kerajaan perpaduan. Bagi kita dalam DAP, kita tak minta mana-mana pihak masuk ataupun keluar. Okay? Ini telah dibentuk atas semangat kerajaan perpaduan. Okay? Kerajaan perpaduan pada hari ini telah pun terbentuk selepas pilihan raya umum lalu atas nasihat Yang di-Pertuan Agong. Jadi, yang berada dalam kerajaan pada hari ini mesti komited kepada kestabilan politik dan kestabilan kerajaan perpaduan pada hari ini. Jadi saya rasa yang pentingnya hari ini kita nak perkuatkan kerajaan. Apabila kita perkuatkan kerajaan, maksudnya negara kita dapat stabil. Kerajaan kita kukuh. Ini yang perlu kita pastikan. Dalam pada itu, Loke turut menyela Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Mat Noor berhubung kenyataan APEC berseluar pendek akan mengajar agama di masjid. Menurutnya, pemimpin PAS itu sepatutnya melihat Pulau Pinang di bawah pentadbiran DAP sejak 15 tahun lalu sebelum membuat dakwaan sedemikian.
Ini lagi menunjukkan bahawa kecetekan beliau lah. Kalau seorang menteri besar perlu guna hujah seperti itu, menggunakan fitnah seperti itu, ini menunjukkan bahawa beliau tak ada modal lain. Tak ada visi lain. Okay? Visi lain. Biasanya kalau seorang pemimpin yang berjiwa besar, pemimpin negara ataupun pemimpin negeri yang ada wawasan, mereka akan sebut apa masa depan kita yang cerah. Apakah positivity yang kita boleh bawa? Apakah benda positif? Apakah visi yang kita boleh bawa kepada rakyat? Bukannya menakut-nakutkan rakyat. Ini DAP dah berkuasa di Pulau Pinang 3 penggal 15 tahun. Adakah apik Cina menyampaikan khutbah di masjid pada hari Jumaat? Jadi Pulau Pinang contoh terbaik lah. Adakah tak ada lagi masjid dekat Pulau Pinang? Jadi itu yang mereka mainkan. Yang saya pelik ialah, dulu masa PAS bekerjasama dengan kita, itu pun fitnah yang mereka lawan dulu. Masa tu UMNO lah yang cakap macam tu, mereka lawan fitnah macam tu. Pada hari ini mereka gunakan fitnah yang sama, okay? Dan logik yang sama. Jadi ini permainan politik. Lok yang juga Menteri Pengangkutan berkata demikian sebagai mengulas kenyataan Sanusi ketika ceramah di Pelangai minggu lalu. Dalam ceramahnya itu, Sanusi mendakwa di Malaysia nanti akan melihat APEC berseluar pendek mengajar agama Islam di masjid sekiranya PH dan BN terus menjadi kerajaan. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengeluarkan arahan menangguhkan operasi pengusiran penduduk Kampung Sungai Baru yang berkuat kuasa hari ini. Setiausaha politik Anwar, Azman Abidin mengesahkan perkara tersebut kepada Malaysia Kini dan menjelaskan PMO memberi arahan supaya penduduk diberi tempoh lanjutan sehingga 31 Oktober tahun ini. Justeru itu, Azman berkata pihaknya berharap jawatan kuasa bertindak pemilik rumah teres dan flat Kampung Sungai Baru Kuala Lumpur dapat meneruskan rundingan dalam tempoh yang diberi. Terdahulu, seorang ahli jawatan kuasa itu berkata didatangi sekumpulan wakil agensi kerajaan dan pihak pemaju bersama trak polis. Ahli yang tidak mahu namanya didedahkan turut meluahkan rasa kecewa terhadap layanan dan cara pengurusan masalah rakyat oleh kerajaan hari ini. Sebelum ini, Azman berkata kerajaan mengambil keputusan untuk meneruskan projek pembangunan semula Kampung Sungai Baru, Kuala Lumpur selepas ditangguhkan 6 tahun lalu. Katanya, keputusan itu mengambil kira kepentingan penduduk di situ yang majoritinya telah berpindah keluar dan masih menunggu rumah baru. Pada Julai tahun lalu, penduduk di Kampung Sungai Baru menerima surat warta Seksyen 8 Akta Pengambilan Tanah 1960 yang memaksa mereka keluar dari tanah itu dengan pampasan. Namun penduduk, khususnya penghuni rumah teres, tidak bersetuju dengan kadar pampasan RM400 sekaki persegi yang ditetapkan oleh Pejabat Tanah dan Galian Kuala Lumpur. Sehingga kini, sebanyak 37 penduduk rumah teres tidak bersetuju dengan pampasan ditawarkan, manakala 27 penghuni lagi setuju. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Kimilia Nur Azlan untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.